Kad diskaun siswa Satu Malaysia diwujudkan oleh Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK bagi mengurangkan kos sara hidup pelajar-pelajar IPTA dan IPTS. Jadi apa itu kad diskaun siswa Satu Malaysia dan sejauh mana ia mampu mengurangkan kos sara hidup mereka? Jadi ikuti saya Adli Zakwan dalam What Say Youth. Uzair Izzat Amir bin Muhammad, Pengerusi Jawatan Kuasa Politik Kampus Persatuan Belia Islam Nasional Pembina. Hawari bin Zakaria, Mantan Setiausaha Majlis Perwakilan Mahasiswa Universiti Malaya. Hai dan Assalamualaikum pada anda semua yang sedang menyaksikan What Say Youth di Mob TV. Kita kini bersiaran di studio Mob TV. Jadi bersama kita ni adalah dua orang panel yang akan membicarakan tentang isu yang terbaru yang kita dengar, itu kad diskaun siswa Satu Malaysia. Selamat datang, saya ucapkan kepada panel. Jadi saya nak tanya kepada anda, apakah yang anda faham mengenai kad diskaun siswa Satu Malaysia? Kad diskaun siswa Satu Malaysia ini baru dilancarkan pada 2 Julai 2012 selepas persidangan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan di satu tempat. Sebelum ni saya ikuti juga dengan MPPK. Saya juga sebagai mantan SU MPMUM dan selepas daripada saya tak berjawatan, saya tak ikutilah perkembangan. Cuma saya ikuti dalam pengambangan berita yang ada. Kad Satu Malaysia ini kita dilancarkan dan ideanya daripada Majlis Perwakilan Pelajar Universiti Putra Malaysia. Maksudnya Universiti Putra Malaysia membentangkan satu kertas kerja yang berkenaan dengan kad Satu Malaysia, dan kelebihan yang ada dalam kad Satu Malaysia ini dapat perolehi diskaun dan diskaun untuk membeli barang-barang keperluan, alat tulis, buku, kesihatan sebagainya 5 ke 60%. Jadi saya nak tanya Uzair, ada bersama tak dengan Majlis Perwakilan yang membuat keputusan ni? Sebelum ni tak ada. Sebelum ni tak ada. Tapi saya ingin tanya sebab apa isu ni sekarang sama adakah ini memang keputusan ataupun satu resolusi secara keseluruhan ataupun hanya orang kata cadangan daripada Universiti Putra tadi? Saya rasa hanya Universiti Putra Malaysia yang mencadangkan, tapi dibahaskan di dalam MPPK tersebut. Tapi saya rasa tak secara keseluruhan yang menyertai dalam MPPK tersebut. Sebelum dihantar ke yang menjadi pengurusi ketika itu, Tan Sri Muhyiddin Yassin. Jadi sebelum dibincangkan di dalam MPPK tersebut, dihantar dahulu kertas kerja, dan selepas daripada itu barulah dibentangkan di satu majlis MPPK tersebut. Jadi seperti yang dikatakan Hawari tadi, ya, itu beberapa perkara kelebihannya ialah memberi kad diskaun lah. Memang kad diskaun, banyak benda yang didiskaunkan, bukan saja buku dan macam. Adakah ini akan memberikan satu, orang kata, dapat membantu golongan mahasiswa dalam mengurangkan kos sara hidup dan sebagainya? Bismillahirrahmanirrahim. Bagi saya dari pembina, mana kita yakin dengan adanya kad siswa Satu Malaysia ini, mana akan membantu mahasiswa dalam perbelanjaan seharian. Yang kita tengok keadaan sekarang, mana kos sara hidup meningkat, yang mana mahasiswa sebagai seorang pelajar yang sudah masa belajar perlukan satu support system bagi mereka mendapatkan bantuan-bantuan seperti alat tulis, seperti bantuan kesihatan, cermatan dan sebagainya. Jadi saya tengok pendekatan yang dibawa oleh kerajaan sekarang, terutamanya selepas daripada kebudayaan voucher buku Satu Malaysia, maknanya dapat membantu mahasiswa dalam menangani masalah kesempitan hidup. Tapi kalau kita kata kesempitan hidup, adakah cermatan reban, makan KFC, salon rambut, penghias kuku itu merupakan salah satu daripada, orang kata, perbelanjaan harian? Bagaimana pendapat anda? Sebab kalau kita tengok kad siswa itu, di antara orang kata syarikat-syarikat yang menyertai ini, syarikat-syarikat yang macam ni lah. Maksudnya ia bukan fokus terus kepada orang kata keperluan asas bagi seorang mahasiswa. Bagaimana anda berdua? Tentang perkara itu, mungkin kerajaan membuka tender ataupun satu tender kepada syarikat-syarikat. Mungkin keperluan yang mana-mana syarikat yang nak terlibat mungkin tak dipilih mengikut keperluan pelajar. Contohnya terlalu banyak alat-alat solid macam tadi kan. Tapi kita nak katakan kehidupan seharian ni, maksudnya kita tak perlu nak state lah, maksudnya
KFC dan sebagainya. Tapi perkara-perkara yang remeh itu perlu dipikirkan semula daripada pihak kerajaan untuk menyediakan keperluan yang diperlukan oleh pelajar khususnya. Sebab yang terlibat dalam penyertaan syarikat ini adalah Kementerian Perdagangan dengan Koperasi. Itu Tan Sri Ismail Sabri, tak silap. Jadi mungkin perkara-perkara itu mungkin boleh dielakkan untuk akan datang jika syarikat-syarikat yang lain untuk menyertai dalam diskaun kad Satu Malaysia ini boleh dipilih mengikut keperluan pelajar lah. Sebab apa saya tanya macam ni? Sebab apa kalau kita tengokkan, kita fahamlah dengan kedudukan mahasiswa sebagainya, kalau kita diberikan kesenangan yang lebih sikit, kita akan mula mencarikan keselesaan yang lebih baik lah maksudnya. Jadi adakah anda rasa mahasiswa sekarang bersedia untuk hidup dalam satu kehidupan yang orang kata sekarang lebih mewah daripada dulu? Sebab apa dulu tak mampu, sekarang nak beli Ray-Ban dah dapat 50% mampu dan sekarang semua orang pakai Ray-Ban sebagainya. Adakah ini akan menumbuhkan satu budaya yang sihat bagi kalangan mahasiswa? Mahasiswa sekarang saya rasa sudah cukup bijak untuk menilai dari sudut perbelanjaan, dari sudut bagaimana mereka menggunakan kemudahan yang ada. Sebab kalau tengok, sebagai contoh kalau kita ambil tadi, bagaimana syarikat yang terlibat dalam kad diskaun Satu Malaysia ini, ia berdasarkan ke atas corporate social responsibility. Maknanya tidak semua syarikat akan menyumbang kepada sistem ini dalam voting ini. Jadi saya tengok bagaimana mahasiswa menggunakan kesempatan yang ditawarkan oleh syarikat tersebut. Contoh seperti Bata dan MPH. Banyak-banyak yang syarikat-syarikat buku yang telah menawarkan diskaun. Di situlah sepatutnya mahasiswa menumpukan mereka perlu belanja dengan bijak di kedai-kedai tersebut. Kerana syarikat-syarikat tersebut telah menawarkan untuk berada dalam sistem ini. Saya nak tanya Hawari pula. Kalau kita tengok ini boleh dikatakan satu projek oleh mahasiswa untuk mahasiswa dan sebagainya. Jadi kenapa kalau kita kata kad ini hanya diberikan kepada mahasiswa dan bukan kepada belia secara keseluruhannya? Saya fikir di kalangan mahasiswa ini terdapat 1.5 juta mahasiswa termasuk IPTS dan sebagainya. Keperluannya adalah saya kira keperluan untuk belajar tu, bagi saya, pengalaman saya berada di Universiti Melaya dan di tengah-tengah ibu kota, keperluan semasa kos seharian untuk beli buku dan sebagainya terlalu banyak digunakan. Jadi saya kira mahasiswa adalah warga yang adalah komuniti yang tepat untuk kita bagikan. Sebab mungkin kerajaan boleh bagi inisiatif lain tentang keperluan ini. Sebab keperluan asas yang diperlukan oleh pelajar dia hanya 4 tahun sahaja pelajaran. Jadi keperluan ini khusus untuk pembelajaran. Kalau saya sebut tentang perkara ini bukan berlaku di Malaysia sahaja. Kalau kita tengok di pendidikan percuma di Venezuela, di Morocco, di Slovakia, banyak lagi negara-negara yang mengamalkan pendidikan secara percuma ini. Jadi kita melihat bahawa keperluan ini adalah keperluan asas sahaja. Jadi ia baik untuk mahasiswa, untuk keperluan akan datang. Sebabnya kos sara hidup yang semakin tinggi akan menyebabkan satu tekanan kepada pelajar untuk memberikan. Tapi kan, adakah anda rasa kad ini harus diberikan kepada semua mahasiswa pula kita bincangkan? Kalau tadi belia mungkin dari sudut tu mungkin tak tepatlah dari sudut pilihan pengaplikasian. Tapi kalau kita kata mahasiswa, patutkah kita fokus kepada mahasiswa yang tidak berkemampuan saja, ataupun memang dari sudut adil, konsep adil ataupun dalam satu Malaysia pun ada keadilan sosial? Adakah ini keadilan sosial kalau kita berikan kepada semua mahasiswa, yang kaya, yang miskin dan sebagainya? Okey, pada pendapat saya, apabila dikatakan ini sebagai satu diskaun, maka diskaun ini bukan satu hak keistimewaan yang seperti mana bantuan kerajaan memberi sejumlah wang kepada semua pelajar. Tidak. Maknanya kerajaan menawarkan satu diskaun, yang di mana diskaun ini bolehlah digunakan oleh mahasiswa terhadap apa yang mereka perlukan dalam seharian. Maknanya mungkin mahasiswa yang kurang berkemampuan akan menggunakan kepada perkara yang perlu. Dan mahasiswa yang mungkin nak tukar spek mungkin, ataupun nak perlukan kepada percutian, mungkin mereka akan gunakan perkara-perkara tersebut terhadap aspek yang mereka perlukan. Jadi bagi saya tak nampak satu masalah apabila kita nak luaskan lagi syarikat mana yang perlu dilibatkan dalam kad diskaun Satu Malaysia ni. Tambahan lagi, syarikat-syarikat yang terlibat ini bukan syarikat yang volunteer. Mereka akan terlibat dalam kad diskaun ini dan mereka ingin menarik perhatian daripada mahasiswa itu sendiri. Jadi mahasiswa yang memerlukan akan perlu bijak dan memilih mana yang mereka akan
terlibat dengan pembelian tersebut lah. Menarik bila anda kata ini bukan hak keistimewaan dan sebagainya. Jadi sekarang ni ada pula idea mengatakan kad ini harus juga diberikan kepada mereka yang pelajar-pelajar asing. Jadi bagaimana pendapat anda dengan kenyataan itu pula mengenai skop kad diskaun ini? Okey, pada pendapat saya, maknanya apabila kerajaan mengumumkan kad diskaun siswa satu Malaysia, namanya pun satu Malaysia, dan pastinya objektif kerajaan adalah yang pertama sekali untuk mengurangkan kos sara hidup. Yang kita faham di Malaysia maknanya kos makin meninggi. Dan kalau kita katakan bantuan kepada pelajar bukan asing, maknanya mereka tidak tertakluk kepada apa yang dinamakan sebagai membangunkan pembangunan negara pada masa akan datang. Maknanya pelajar asing lepas ini akan pulang ke negara asal masing-masing. Jadi pelajar di Malaysia, pelajar asli Malaysia lah yang akan menyumbang. Jadi apabila kerajaan membantu pelajar-pelajar ini, insya-Allah dapat membantu kepada pembangunan negara pada masa akan datang. Ya, Waria. So, tadi anda yang pertama sekali menerangkan tentang majlis perundingan dan sebagainya lah. Waktu itu dipromosikan oleh Tan Sri Muhyiddin Yassin. Ya. Jadi kad diskaun ini dia kata merupakan bukti kerajaan mendengar dan mengiktiraf suara mahasiswa. Adakah ini, orang kata dari sudut perjuangan mahasiswa sebagai, adakah ini yang dicari oleh mahasiswa? Ya, memang tepat soalan tu, dan jawapannya adalah saya rasa bersetuju dengan pendapat tu. Sebabnya inilah yang mahasiswa nak, sebab mahasiswa bukan hanya meminta untuk pendidikan percuma yang kita perjuangkan sebelum ini, tapi perkara-perkara sebeginilah yang diberikan. Kami juga sebagai mahasiswa dan kami juga sebagai rakyat Malaysia yang perlu menerima kebaikan dan kebajikan daripada kerajaan Malaysia khususnya, dan kita mahukan perkara ini dijalankan secara berterusan supaya kerana negara kita bukan sehari semakin merudum kekayaan negaranya, tetapi sehari semakin membangun negaranya, banyak bangunan-bangunan yang semakin tinggi, perdagangan semakin tinggi dan sebagainya. Tetapi kita mahukan kekayaan negara ini diberikan secukupnya dan diberikan setimpal dengan keperluan rakyat ada sekarang, sebab keperluan rakyat dan keperluan kos sara hidup semakin naik. Jika rakyat tidak membantu, siapa lagi? Menarik soal anda mengulangi tentang pendidikan percuma dan sebagainya. Jadi saya ingin tanyakan sebab apa sekarang ni di laman sosial dan sebagainya sudah bagi mereka skeptikal, mereka mengatakan bahawa kad diskaun siswa satu Malaysia ini merupakan satu, orang kata, yang untuk mengaburi mata mahasiswa tentang fokus utama perjuangan mereka, iaitu isu pemalsuan PTPTN dan pendidikan percuma. Jadi bagaimana pendapat mungkin anda berdua berkenaan dengan isu ini? Adakah ini merupakan satu taktik yang digunakan oleh kerajaan? Okey, bagi saya, kami di Pembina yakin bahawa pendidikan percuma itu bukan satu benda yang mustahil, tapi perlu kepada suatu peringkat-peringkat yang tertentu. Dan apa yang menarik dalam kad diskaun satu Malaysia ini, siswa satu Malaysia, ialah perkara ini diusulkan oleh mahasiswa itu sendiri. Bermakna kerajaan telah memberikan satu signal bahawa kerajaan mula mendengar apa yang mahasiswa perlukan, apa yang kehendak mahasiswa. Jadi jika ada selepas ini, jika ada apa-apa lagi perkara yang mahasiswa ingin bangkitkan, kita boleh gunakan media-media yang telah ada. Tak perlu kepada demonstrasi dan sebagainya. Okey, sebab itu akan melibatkan kepada kerisauan kepada dalam negara itu sendiri. Jadi media-media yang telah disebutkan tadi ialah seperti Majlis Perundingan Pelajar MPPK. Kita telah mengundi di dalam pelaya kampus di kampus. Maka calon-calon di setiap IPT inilah yang akan membawa suara mahasiswa dalam menyampaikan kepada kerajaan apa yang mahasiswa perlukan. Jadi sebab tu Pembina kami yakin demonstrasi ini merupakan jalan terakhir. Kalau kita tengok sebelum ni bagaimana peristiwa pemusnahan PTPTN dan pendidikan cuma itu berlaku, sebenarnya dia tak mewakili mahasiswa sekalipun, sebab yang terlibat dalam 500 orang saja. Kalau betul-betul mahasiswa teringinkan pendidikan cuma, pastinya kumpulan itu lebih ramai. Tetapi tidak. Dan saya melihat mahasiswa sekarang sudah bijak menilai tawaran-tawaran yang diberikan oleh kerajaan. Saya ambil contoh. Tawaran yang diberikan oleh Kerajaan Besar Nasional seperti kad baca buku satu Malaysia, dan yang terbaru ialah kad diskaun siswa satu Malaysia. Dan manakala tawaran yang ditawarkan oleh Kerajaan Perkhidmatan Rakyat seperti pemalsuan PTPTN dan pendidikan percuma. Jadi kalau kita tengok, kerajaan sekarang telah mengaplikasikan apa yang ditawarkan. Jadi mahasiswa sebenarnya masih menanti dan menunggu bagaimana Kerajaan Perkhidmatan Rakyat boleh mengaplikasikan pendidikan percuma dan
pengurusan PTPTN dalam skop yang mereka ada, terutamanya di dalam negeri-negeri Perkataan Rakyat. Dan insya-Allah jika ini berlaku, mahasiswa akan menimbang balik mana yang mereka akan tawaran mana yang mereka akan setuju. Cuma saya nak respon sedikit. Saya tidak berapa setuju tentang hanya 500 orang pelajar sahaja yang menyokong. Mungkin dari segi orang yang berdemonstrasi pada ketika itu PTPTN dia punya charge 4%. Selama bertahun-tahun daripada rakan-rakan mahasiswa yang dahulu berjuang. Mungkin daripada peringkat kita nampak dari televisyen, surat khabar nampak 500 saja. Tetapi kita tidak mengenepikan bahawa saya sendiri, kakak-kakak saya sendiri, abang-abang sendiri yang mengalami 4% itu sangat-sangat besar. Cuma kita melihat bukan konteks secara 500 pelajar saja, tetapi kita melihat konteks keseluruhan 1.5 juta pelajar ini memerlukan. Kalau kita ikut naluri, siapa tak nak pendidikan percuma? Cuma orang yang ada tentang saya nak komen tentang mengaburi tentang isu pendidikan ini yang digunakan di laman sosial. Tetapi dari sudut saya observasi dari segi politik, saya sebagai observasi politik mahasiswa, saya juga terlibat dalam memperjuangkan pendidikan percuma. Saya pergi ke dataran selama 8 hari, kita berjuang sama-sama. Tetapi kita rasakan bahawa usaha yang dibuat oleh kerajaan, kita tidak boleh nafikan bahawa itulah yang dimahukan oleh rakyat dan mahasiswa sendiri. Jika kerajaan tidak mendengar, siapa lagi yang kita nak mengharapkan? Kalau kerajaan sudah tak dapat nak memberikan sepenuhnya kebajikan tersebut, maka oposisi yang ada sekarang, Pakatan Rakyat, kalau dia boleh memberikan pendidikan percuma, maka silakan. Baik, okay, masa kita tak boleh nak elak dengan pendidikan percuma, tapi tak apa, kita akan kembali, kita berehat seketika dan akan kembali selepas ini. Kembali bersama saya dan dua orang panel akan terus membincangkan tentang kad diskaun siswa Satu Malaysia. Dalam fasa perbincangan kita tadi, kita dah sampai masuk ke pendidikan percuma, yang orang kata soal politik dan sebagainya. Dan kemudian datang pula kad diskaun Satu Malaysia, ramai mengatakan merupakan gula-gula yang akan menyedapkan lidah-lidah mahasiswa untuk menyuarakan pendapat mereka dalam undi untuk menyokong kerajaan dan sebagainya. Adakah sejauh mana kesan kad diskaun siswa Satu Malaysia ini terhadap pemilihan mahasiswa tentang orang kata kerajaan yang akan datang? Okey, bismillah. Memang penasihat politik semasa menyatakan bahawa pilihan raya akan datang ini akan tumpu kepada golongan belia, golongan-golongan muda, maknanya pengundi-pengundi baru. Dan terutamanya golongan ini akan termasuklah mahasiswa itu sekali. Itu yang pertama. Dan yang kedua ialah saya melihat trend mahasiswa sekarang ialah mereka tidak lagi memilih kepada mana mereka akan mengundi. Mereka masih lagi menanti tawaran-tawaran yang di-offer oleh kerajaan-kerajaan, dan mereka tidak berpihak. Cuma ada sekelintir dia mahasiswa yang telah berpihak, yang telah berpartisipasi dalam parti politik, mungkin dalam 5% atau 10%. Jadi apabila adanya kad diskaun siswa Satu Malaysia ini memberi peluang mahasiswa untuk menilai kembali apakah yang mereka perlukan sebenarnya. Adakah ini yang mereka nak? Sebab saya amat yakin di pembina, kami melihat mahasiswa sekarang sudah bijak. Maknanya kalau dikatakan gula-gula ni mungkin istilahnya kepada kanak-kanak. Tapi mahasiswa sudah menilai. Mahasiswa hampir dengan bidang keilmuan, bidang keintelektual. Mahasiswa lebih terdedah kepada dengan melalui media sosial. Mahasiswa terdedah dengan informasi-informasi yang terkini. Maka mahasiswa akan lebih bijak menilai dan bukan mudah untuk dipergula-gulakan dengan offer yang picisan lah. Dan sebab tu trend sekarang ialah
kerajaan besar nasional dan kerajaan pakatan rakyat perlu bijak untuk memikat hati mahasiswa. Jadi adakah anda setuju kalau saya katakan ataupun ramai mengatakan bahawa kad diskaun ni merupakan satu taktik bagi mengundi undi, sebab anda katakan mahasiswa sendiri menantikan orang kata tarikan-tarikan yang akan diberikan, offer-offer yang diberikan. Jadi adakah anda mengatakan bahawa tujuan sebenar kad diskaun ni ialah untuk taktik dalam mengundi pancing? Secara asas kerajaan yang ada pada sekarang perlu menawarkan menyediakan kebajikan kepada rakyatnya. Jadi saya tak lihat benda ini sebagai satu political strategi semata-mata. Tidak. Maknanya setiap kerajaan perlu menyediakan kebajikan kepada rakyatnya. Saya ambil contoh kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor. Sebelum ini mereka telah menawarkan bantuan 1,000 kepada sesiapa yang telah masuki ke PTA. Adakah kita nak katakan ini sebagai satu politik strategi? Tidak. Itu adalah satu tanggungjawab bagi mereka. Begitu juga dengan kad diskaun siswa Seluruh Malaysia. Ini bukan satu tanggungjawab pada kerajaan yang memerintah untuk meringankan beban mahasiswa khususnya bagi memudahkan mereka mendalami ilmu di universiti. Jadi soalan sekarang, kenapa kad ini hanya ada pada sekarang ni, pada tahun ni lah. Jadi apa sebab itu orang kata ada kaitkan dengan PRU13. Sekarang ramai yang mengatakan tentang PRU13. Kenapa tak masa saya dulu pun, masa mahasiswa tak ada kad ini dan sebagainya? Adakah itu yang dikatakan salah satu taktik juga, sebahagian daripada taktik dengan mengadakan sumbangan-sumbangan pada saat-saat akhir dalam pilihan raya? Ya, memang tak dinafikan. Sebab secara politiknya memang sebegitu. Tapi pada pandangan mahasiswa dan rakyat keseluruhannya, rakyat dan mahasiswa tidak memandang sebegitu. Sebab jika keperluan rakyat itu diberikan sebaik mungkin, maka rakyat boleh menerima. Cuma daripada pandangan politik, banyaklah dari sudut oposisi, kerajaan yang mula-mula nak berlumba-lumba untuk memenangkan kerajaan juga di samping banyak-banyak di kawasan DUN dan parlimen sebagainya. Semuanya tertumpu kepada mahasiswa, semua tertumpu kepada belia. Jadi tidak dinafikan bahawa waktu saat ini adalah waktu yang dikatakan sebagai waktu yang emas bagi mahasiswa. Sebabnya kedua-dua parti, sama ada oposisi kerajaan ataupun kerajaan sendiri, saling-saling berlumba untuk memberikan. Bagi yang mendapat keuntungan adalah rakyat dan mahasiswa. Jadi mahasiswa memang minda mereka tak tertawan lah dengan tak di, orang kata bukan it's not kept, tidak ditahan oleh pemikiran-pemikiran politik, tapi oleh pemikiran mereka sendiri, begitu? Ya, betul. Sebab kita kena melihat suasana media sekarang yang memberikan informasi yang terkini dan mereka boleh menilai dengan sebaik mungkin. Sebab itu saudara yang mengatakan bahawa mahasiswa bijak melihat dan observasi politik. Facebook yang terlalu banyak memberikan informasi, berita dan sebagainya. Walaupun kita katakan bahawa Kad Satu Malaysia adalah satu perkara yang baik untuk tetapi isu-isu yang lain belum tentu lagi yang boleh memberikan kredit kepada kerajaan. Tapi dengan datangnya banyak dana-dana Satu Malaysia sebagainya tentang terima, BRIM, sekarang datang pula kad diskaun Satu Malaysia sebagainya, sejauh mana perkara-perkara ini mampu membantu Barisan Nasional dalam memenangi pilihan raya umum? Sebab apa? Sekarang persoalan selalu orang ramai tanya mengatakan bahawa bila pilihan raya, tapi ramai juga menjawab bahawa tak penting pilihan raya sebab sekarang semua orang dah buat pilihan. Adakah mahasiswa dah buat pilihan? Dan adakah perkara ini langsung tidak menggugat pilihan yang mereka ada sekarang ini? Okey, baik. Pada pendapat saya, mahasiswa sekarang masih lagi menanti, masih lagi melihat prestasi kedua-dua kerajaan. Masih belum buat keputusan lagi. Yang kalau dah ada pun mungkin 5 ke 10% seperti yang saya cakap tadi. Dari segi pandangan politik siswa pula, saya melihat bagaimana partisipasi mahasiswa itu sendiri sebenarnya terhadap isu-isu yang melibatkan kenegaraan. Kalau kita tengok, mahasiswa masih lagi tertumpu kepada masalah sekitaran dengan apa yang ada di sekeliling mereka saja. Contoh seperti PTPTN, seperti kemudahan IPT dan sebagainya. Tapi kalau kita tengok, mahasiswa kurang lagi cakna terhadap isu-isu seperti kebajikan rakyat di luar bandar dan sebagainya. Jadi mungkin itu sepatutnya pertama sekali kita perlu kepada pendidikan mahasiswa supaya bijak menilai. Maknanya apabila kita katakan mahasiswa sudah berada dalam kekelilingan keilmuan,
mana penekanan terhadap pemilihan parti apabila pilihan raya nanti perlu ditekankan. Jadi tapi ada juga kalau kita kata Barisan Nasional lah, itu satu hal. Maksudnya mereka telah membuktikan bahawa mereka mendengar suara rakyat dan sebagainya, dan mereka telah pun mengeluarkan satu produk yang dah bakal dirasai oleh mahasiswa berbanding dengan Pakatan Rakyat, janji pendidikan percuma, masuk PTPTN dan sebagainya. Jadi sejauh mana anda lihat, adakah Pakatan Rakyat pada ketika ini, pada saat ini ketinggalan dari sudut pelaksanaan janji-janji yang akan diadakan yang telah pun dibuat sebagainya? Bagi saya, kedua-dua oposisi, sama ada kerajaan atau Pakatan Rakyat, semuanya saling berlumba untuk mendapatkan, menarik hati rakyat dan mahasiswa. Sebab kalau kita lihat sama ada di Kelantan, di Selangor, di Kedah, kita tak dapat menafikan bahawa mereka juga membuktikan mereka boleh memberi. Contohnya sahabat saya kata tadi ialah tentang pemberian, apabila mahasiswa nak masuk ke universiti maka diberikan RM1,000. Itu adalah satu peluang yang baik. Itu di peringkat negeri. Jika itu yang dah boleh dibuktikan oleh Pakatan Rakyat, mungkin tawaran-tawaran ataupun dari sudut pendidikan percuma yang dibahaskan oleh saudara Rafizi Ramli dan daripada kerajaan juga, melihat bahawa mereka mempunyai satu idea yang baik. Dan mahasiswa boleh menilai manakah pendidikan percuma yang diperlukan, sama ada pendidikan percuma yang style kerajaan ataupun style Pakatan Rakyat. Jadi mahasiswa mula rasa gairah untuk tahu, dan mereka rasa jika satu lagi perkara yang dibuktikan oleh sama ada Pakatan Rakyat, maka perkara ini boleh mengubah perspektif dan undi mahasiswa dan belia kepada Pakatan Rakyat. Jika kerajaan tidak membuktikan prestasi kerajaan untuk akan datang dengan lebih baik. Walau bagaimanapun, walau macam mana pun kita bicarakan, matlamat akhir pastinya adalah pendidikan percuma. Mungkin saya anda boleh setuju. Matlamat akhir, dan kad diskaun ini bukan salah satu daripada yang mungkin diterima pakai juga oleh mahasiswa. Tapi jadi sekarang ni soalnya, kalau kita kembali pada asas, kalau kita ambil nama Yusuf Al-Qaradawi dan dengan fiqh aulawiyat, keutamaan sebagainya, sudah terlalu banyak sumbangan-sumbangan BRIM, terima dan sebagainya, sehingga kan Manchester City datang pun dapat diskaun apa sebagainya sampai tiket RM10. Jadi sejauh mana wang ini patut dimainkan oleh digunakan oleh kerajaan? Sama ada patut fokuskan segala sumbangan ini kepada mahasiswa secara khususnya dalam mendapatkan pendidikan percuma, ataupun dengan cara yang begini, maksudnya dengan berikan terima BRIM dan sebagainya? Bagi saya, keperluan sekarang untuk akan datang, kerajaan perlu membahagikan hasil negara kepada bukan hanya mahasiswa, rakyat, dan saya kira golongan di Sabah dan Sarawak paling memerlukan jika dibandingkan di Semenanjung. Dan kita tidak nafikan bahawa mahasiswa juga perlu diberikan keutamaan, tetapi keutamaan kepada rakyat-rakyat yang miskin di luar bandar dan sebagainya, itu yang paling utama. Jadi kalau dia cakap Sabah dan Sarawak dan sebagainya, memang jarang. Maksudnya orang menteri-menteri sendiri pun membicarakan tentang Sabah dan Sarawak. Jadi apa sebenarnya yang mungkin ada rasa diperlukan oleh Sabah dan Sarawak? So kalau saya rasa kad diskaun siswa satu Malaysia ni, mereka tak boleh bayar banyak. Mungkin Ray-Ban pun tak banyak tempat. KFC pun mungkin tak banyak di sana. Jadi apa yang mungkin kerajaan boleh buat bagi mahasiswa khususnya di Sabah dan Sarawak? Okey, saya melihat sudut tawaran-tawaran yang dilakukan ini perlulah kepada penambahbaikan. Utamanya kita tak boleh tengok satu pada tu perkara-perkara kecil-kecil saja. Contoh sebagai dalam kad diskaun siswa satu Malaysia ini, maknanya kalau boleh kerajaan tambahlah lagi pelbagai lagi kemudahan yang perlu kepada mahasiswa. Sebagai contoh, seperti mana contoh transportation. Maknanya mahasiswa terlibat seharian dengan pengangkutan. Maknanya mungkin diskaun pengangkutan tu diperlukan oleh mahasiswa, tapi tidak diletakkan dalam sistem yang ada sekarang. Jadi cadangan penambahbaikan tu perlulah diteliti satu persatu. Dan seperti mana yang melibatkan Sabah dan Sarawak juga, saya melihat kalau dikatakan bagaimana kerajaan membelanjakan sesuatu dana itu, perlulah kepada matlamat jangka masa panjang. Okey, maknanya kalau melibatkan Sabah dan Sarawak, mungkin yang lebih baik ialah pembangunan infrastruktur, pembangunan sistem jalan raya yang melibatkan sistem pendidikan, IPT, IPTS dan sebagainya. Kerana inilah yang akan membantu negara pada masa akan datang. Okeylah, kalau kita sekarang ni
kembali pada soalan objektif lah. Ya. Kalau anda diberi pilihan, 3 pilihan, nak pilih sama ada kad diskaun ke, masuk PTPTN atau pendidikan percuma, mana yang mungkin anda berdua akan pilih? Saya kira yang Kalau kita kata pada yang apa ni akan memanfaatkan dengan jangka masa panjang. manfaat jangka masa panjang ialah pendidikan percuma lah. Sebab pendidikan percuma yang mewakili semua. Sebab saya kata kad diskaun Satu Malaysia bukan mewakili kepada semua. Sebab yang paling penting ialah 2-3 perkara sahaja, iaitu kos sara hidup mahasiswa. Yang paling penting bila kita dapat, saya dapat PTPTN kan. Kalau jumlah PTPTN biasa, kita kontrak PTPTN 22 tahun, RM22,000. So dalam RM22,000 dalam satu sem, tolak daripada yuran dan sebagainya, dapatlah RM1,000. RM1,000 tidak cukup untuk satu sem. Bila kata hanya sekadar makan saja, tak cukup. Sebab kita akan beli buku dan sebagainya. So itu, saya tarik balik kembali pada persoalan tadi, kembali pada asas perbincangan tentang skop, tentang bagaimana mahasiswa boleh belanjakan. Dengan RM1,000 nak dapat diskaun di kedai makcik sebelah pun tak dapat, di kafeteria pun tak, kita nak kena pergi KFC untuk membelanja untuk dapat diskaun dan sebagainya. Jadi sejauh mana anda patut terasa syarikat-syarikat yang berada di Malaysia ini, yang ada contohnya lain pula Pizza Hut ke ataupun kedai-kedai makcik pun, adakah mereka turut sama patut menyertai diskaun ini? Okey, baik. Bagi kita tengok apa yang telah ditawarkan sekarang, seperti mana hidangan Satu Malaysia, mana makanan sekian-sekian harga RM4, air sekian harga sekian-sekian. Jadi itu sebenarnya melibatkan semua pihak sekali, mana itu adalah keperluan masyarakat pada sekarang ini. Dan kalau kita tengok macam mana kita nak libatkan mahasiswa, keperluan mahasiswa itu, bukan pastinya kad diskaun siswa Satu Malaysia ini perlu diperbanyakkan lagi aspek-aspek syarikat-syarikat yang terlibat dalam sistem ini. Seperti yang saya sebut tadi, pengangkutan, buku alat tulis sudah ada. Dari segi pakaian, saya daripada hujung rambut hingga ke hujung kaki, dan sekeliling mahasiswa. Maknanya supaya keberkesanan kad ini dapat dimanfaatkan sepenuhnya. Sebab kita yakin suatu perkara itu, suatu benda yang baru itu pasti banyak kelemahan. Dan bagaimana kita hendak mengisi kelemahan itu dengan cara yang lebih baik. Bukan cara sama ada kita ambil betul-betul ataupun kita tolak betul-betul. Adakah usaha ini telah dijalankan oleh pembina atau mana-mana orang kata Majlis Perwakilan sebagai bagi menggerakkan perbincangan ini dalam Kementerian Pengajian Tinggi? Ada mungkin perkara ini telah dibincangkan atau masih lagi dalam perbincangan ruang lingkup kita ini, ataupun sudah pun dibincang oleh keseluruhan mahasiswa balik di universiti dan sebagainya? Saya rasa belum dibincangkan lagi sebab bermula pada 2 Julai tersebut mahasiswa dah mula cuti. Jadi belum dapat pengetahuan. Mungkin kad Satu Malaysia itu akan diimplementasikan pada September ni lah. Jadi masa itulah baru mahasiswa bincangkan. Tapi dari sudut pembincangan adalah pembincangan tidak secara meluas, pembincangan meja bulat di antara persatuan dan mahasiswa sendiri. Tapi pembincangan secara nasional, dibincangkan secara dialog macam ni tidak dibincangkan lagi lah. Jadi satu lagi, iaitu pengerusi Biro Pendidikan Keadilan Abang Sawang, dia mengatakan dengan pemberian kad diskaun siswa Satu Malaysia ini menunjukkan bahawa kerajaan tidak mendengar mendengar suara rakyat, khususnya mahasiswa. Tadi kita dah bincangkan bahawa ini memang mahasiswa inginkan. Jadi bagaimana anda ingin respon dengan orang kata komentar yang diberikan oleh Abang Sawang tentang pendidikan percuma, mengenai diskaun? Bagi saya, nak tak nak memang kerajaan sudah mendengar. Kerajaan sudah mendengar, walaupun dari sudut politik ni kata nak menutup pendidikan percuma. Bagi saya memang kerajaan sudah mendengar, dan sama ada terdesak ataupun tidak terdesak, saya tidak boleh ketepikan bahawa kerajaan sudah mula melakukan transformasi, bahawa inilah keperluan yang diperlukan oleh mahasiswa dan rakyat. Sebab keperluan yang diperlukan oleh rakyat dan mahasiswa, mereka memerlukan kebajikan. Sebab kalau tidak mengambil kisah tentang kebajikan dan hak mahasiswa, maka mahasiswa akan memikirkan semula dan akan lihat pada suatu hari nanti undi itu akan terletak pada siapa. Saya ingat itu kata-kata akhir. Uzair, mungkin anda ingin berikan kata-kata akhir? Okey, dan insya-Allah
mahasiswa masih lagi menilai dan tahap apa yang dilakukan oleh kedua-dua parti. Dan apa yang perlu sekarang ialah kita melihat kepada objektif sebuah negara itu, iaitu memastikan bahawa keadilan dan kebajikan rakyat itu terjamin. Dan pastinya kita dari segi mahasiswa, terutama mahasiswa Islam, memerlukan satu sistem yang membantu terhadap pembangunan negara pada masa akan datang. Jadi mahasiswa akan lihat sama ada kad diskaun siswa di Malaysia, pendidikan percuma ke, PTPTN ke, pemerintahan 1000 kepada pelajar yang bermaksud FPT, yang akan membantu itu terpulang kepada penilaian mahasiswa itu sendiri. Bagaimana minda mahasiswa dibentuk? Adakah hendak lihat kepada material sekarang sahaja ataupun hendak melihat kepada pembangunan negara yang lebih cemerlang pada masa akan datang? Ya, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua anggota panel yang sudi berkongsi pandangan dan pendapat berkenaan maklumat tentang kad diskaun siswa Satu Malaysia, dan diharapkan informasi yang kami berikan ini dapat memberikan anda pandangan yang lebih menyeluruh tentang punca, kesan dan bagaimana anda ingin pegang. Sebab apa? The power is in your hand. Bagaimana anda ingin menentukan bahawa siapa kerajaan akan datang, bagaimana anda ingin menggunakan kad diskaun dan sebagainya. Cukup, mungkin sudah tiba masa cukup untuk kita menyalahkan mana-mana pihak dan kembali bertanggungjawab dengan diri sendiri. Jadi sekian sahaja dari saya, Adli Zakwan Zaira dan kru penerbitan What Say You. Kita kembali pada masa akan datang dan harap anda akan terus bersama kami. Bye-bye.